Bayangkan badan kau tengah cair. Dalam minda kau boleh terbang ke mana-mana saja. Subjek adalah Zuhal, umurnya 34 dan mempunyai masalah panic attack. Kau fokus pada titik tengah ni. Subjek akan melalui proses hipnosis. Hai, bertemu kita lagi dalam Intermezzo. Saya dan Fadli akan bercerita tentang Imagino. Film arah Habib Amin Mustafa, tulisan Reza Mikhail, ya. Dilakonkan oleh Dieter Kushairi, Diana Daniel, Amin Syauqi, Nadia Nisa, siapa lagi? Fatimah Abu Bakar dan seangkatan lah. Okey. Kisahnya, okey, kita kena tahu dulu storyline dia. Sebab itu antara perdebatan yang besar juga lah kot. Mungkin dia bergantung kepada persepsi masing-masing. Sebenarnya apa yang berlaku dalam Imagino? Saya tanya dulu Fadli. Sebab saya nak menonton, jadi saya hanya pergi untuk menonton. Okey, saya, sama. Tak ada expectation lah. Tak ada expectation, hanya orang kata masuk dan menyukai sinema yang diberikan oleh Imagino. Jadi Imagino bagi saya ialah imaji sinema. Okey. So dalam arti kata lain, dia memberi rasa cerita kalau korang tak dapat pun tak apa. Macam tu. Kan? Tak, saya sama juga. Sebenarnya kalau kita berdebat tentang contohnya Nur wujud atau tidak atau apa sebenarnya yang berlaku kan, saya rasa itu akan membuatkan filem itu jadi kredit. Atau yelah, itu orang kata 2 lapisan 3, 4, 5, 6 yang untuk bincangkan. Sebab yang paling utama ialah rasa. Apa yang kau rasa bila menonton Imagino tu. Dan I rasa wow, dia macam ni. Bagi saya macam dia buatkan kita macam benda yang kita tak betul fikir. Tapi kita kalau boleh kita nak try dia dalam tu. Contoh bila kita kata apa perasaan kita kalau kita berada dalam keadaan kita lupa, tapi di dalam diri kita tu nak cuba faham keadaan kita yang kita nak ingati balik memori itu. Kan? Saya rasa maksudnya perasaan orang-orang yang amnesia dalam konteks itu kan, bila mana dia sudah menjalani satu kehidupan yang mungkin orang kata mungkin tinggal setahun dua lagi lah sebelum menemui ajal, dan tiba-tiba hilang ingatan itu. Jadi bagaimanakah perasaan kita pada ketika itu? Dan saya rasa itu yang dia disampaikan lah. Macam beberapa peringatan bagi kita. So dalam konteks yang demikian, saya macam ambil pelbagai mana sementara aku masih ingat ni masa-masa itulah patut menghargai. Kan, bila kita dah tak ingat nanti, kita tak tahu sama ada kita ada peluang tak untuk menghargai orang yang kita sedang ingati itulah. Saya rasa itu poin yang paling menyentuh lah dalam Imagino tu. Sebab selalunya kita tahu bila kita masuk dalam sinema, kita menjadi separa sedar. Itu saya lah sebab selalu orang kata sinema itu mimpi. Wayang itu satu mimpi. So Imagino betul-betul membuka satu mimpi yang besar, yang bagi saya yang sedar kepada kita untuk kita menjadi separa sedar dalam Imagino. Itu saya lah. Bila saya masuk. So, jadi masa itu kita dah tak peduli A hingga Z. Kepala, ekor dah kita dah betul-betul hilang. Sebab itu yang berjaya lah dibawa oleh pengarah dan penulis skrip ni lah, bila dia memusingkan cerita itu 180 darjah dan kita hilang logisnya. Memang kita duduk dalam satu labirin yang memang tak tahu dan kita tak nak keluar pun. Dan saya memang tak nak keluar sebab bayangkan saya agak terkejut bila habis cerita tu tak ada siapa nak keluar dari sinema dan nak duduk terperangkap lagi dalam. Maksudnya kita macam ada dalam filem tu, kita pusing-pusing tu, kita terpukau masuk dalam tu lah dan tak nak keluar. Secara sedar kita tak nak keluar. Adakah kita tak nak keluar dari kalau saya memang tak nak keluar dari rasa tu. Rasa tu best. Walaupun kita tahu rasa tu akan sayu, rasa yang sangat macam sebab lah kan. Melihat kita, kalau lihat orang yang lupa ingatan pun kita rasa sebab, apatah lagi kalau kita berada dalam keadaan itu dan kita melihat diri kita dalam keadaan itu macam mana. Macam tu lah. Kan? Saya rasa itu perspektif yang susah nak bawa sebenarnya, tapi berjaya dibawa oleh Amin Mustafa dan juga Reza lah dalam konteks naratifnya. Dan sudah tentu lakonan yang sangat baik oleh Dieter Kushairi yang telah membawa watak kita lah, kita sebagai diri ni yang menonton melalui tak kacamata dia lah. Sepanjang
kita pernah melihat ni Amir Mustafa Masih kan terbaik dari langit. Okey. Kita dah tengok Kill. Apa lagi kita tengok? Dua kemudian yang ini. Dan kemudian ini saya rasa antara intimisi maksudnya keintiman penonton dengan sinema yang ini paling dekat lah. Paling dekat. Sebab dia bukan menyentuh tentang, kalau tengok Kill tu lebih kepada persoalan orang kata apa, anak muda kan, masuk mencari jalan keluar dalam kehidupan. Kita tengok apa tu, Terbaik dari Langit. Terbaik dari Langit lebih kepada impian, cita-cita, apa ni, semangat membarat muda segala bagai kan. Yang ni dia dah pergi ke satu alam yang universal yang macam dia ada dua kemungkinan. Kalau kita mati muda tak dapat alam dia tu. Kalau umur panjang akan rasalah momen-momen itu kan. Momen di mana mungkin kat situ mungkin kita muda faham kenapa setengah warga emas menjadi mungkin kurang matang sikit ke apa ke dalam konteks diri warga emas. Sebab bila dia dah masuk ke dalam dunia itu, dia dah tidak ada apa lagi yang hendak dia pegang kan. Dan yang dia hanya tinggal sisa kenangan dulu lah yang dia berpaut. So kalau benda tu pun dah hilang, jadi apa makna kehidupan lagi dia? Saya rasa tu satu yang besar juga lah, pengertian yang hendak kita maknakan kan. Di hujung usia tu. Adakah kita boleh juga cakap yang Nur itu adalah dia dan dia adalah Nur? Dia bisa melihat diri dia. Dia menginginkan diri dalam keadaan kesempurnaan dan kecantikan. Wah gitu. Sebab kan maaf cakap lah, kita selalu mencari diri. Dan dalam cerita tu juga sebenarnya dia mencari diri. Dan dia menemui akhirnya mencari diri, baru dia tenang dan baru dia sedar. Dan baru itu bagi saya lah saya rasa poin dia berdamai dengan diri lah. Berdamai dengan diri kan. Akhirnya dia dapat bercakap dengan diri dia yang dia boleh terima dan keadaan itu, dan memeluk takdir dalam konteks demikian lah. Kan. Dan barulah dia boleh move on atau pergi ke alam yang seterusnya. Dia boleh meninggalkan dunia dalam keadaan yang tenang. Okay, so adakah ini filem terbaik tahun ini ataupun definitely untuk filem lokal kita antara yang terbaik. Memang even filem, dan saya rasa filem yang ada sekarang ni lah antara filem yang terbaik. Saya rasa sebab nak mencari satu macam mana nak dalam keadaan dunia yang penuh kalut dengan orang nak kejar komersial, orang nak kejar dunia viral kan dan sebagainya. Filem ni mampu mencari tumpuan. Itu yang menarik kan. Kita dapat tengok dia punya lunar bunyi pun. Sebenarnya lunar bunyi satu lagi. Lagu si Amir Jahari kan. Lagu tu kalau dengar pun dah macam haunting, very haunting. Ayat dia simple tapi makna dia menusuk kan. Memang kena pun dengan timbalan yang disampaikan oleh dua watak tu kan. Dan saya rasa it fits to any situation daripada kecil sampai dewasa, dan dia macam bawa kita muhasabah tau kehidupan kita bagi manusia itu apa sebenarnya, ataupun after out of this world what we have already gone throughout our life, apa makna kehidupan kita sebenarnya. Dia menyusahkan dalam keadaan sedap. Dia tak paksa kita untuk kita macam bertaubat ke apa, tapi dengan sendirinya benda tu datang kan. Tanpa pula macam contohlah macam musim raya ni kan, orang tanya apa beza raya dulu dengan raya sekarang kan. So ada antara dekat kawan saya dia cakap, makin tahun makin banyak kubur yang perlu diziarahi kan, as compared to before this kan. So saya rasa benda yang sama juga boleh dapatlah Imagino ni. Maksud dia makin lama makin kita rasa ditinggalkan. Cuma yang meninggalkan tu siapa? Ada orang-orang yang meninggalkan atau kita sendiri yang meninggalkan diri kita? Kan. Lepas tu kita mencari balik diri kita. So kita nak cari diri balik kita tu kita pusing kan. Sebab kita nak cari diri kita nak patah balik diri kita. Cuma sampai balik ke diri kita ke tak? Selalunya kita tersasar jauh, terpesong jauh dan seumpama lah. So saya rasa Imagino ni sangat magis lah dalam konteks yang memberi makna metafizik yang tinggi lah. Mungkin lahir daripada hasil, saya kalau filem-filem yang macam ni selalunya saya lihat keikhlasan penerbitan itulah, sama ada pengarangnya ke, sutradara dia ke, malah pelakon-pelakonnya sendiri dia faham tau sebab nak deliver benda dalam ni ke layar memerlukan satu kesepaduan, bukan sekadar kerja keras tapi juga kerja dalam. Kan? Nak adun lagu lah dengan image lah dengan ni lah kan.
Saya rasa satu kerja yang sangat cemerlang dan kita harapkan karya yang sebegini ni dapat, kalau tak boleh lebih pun dapat macam ni Beri inspirasi kepada dapat. para pemikir lain Betul. untuk memikir lagi film yang sebegini baik. Yang mementingkan kualiti berbanding daripada mengejar spot-spot yang entah perlu atau tidak macam tu. Dia membina ruang sendiri sebenarnya. Kan? Jadi kita mengharapkan agar Imagino ni bukan sekadar menginspirasikan penonton tapi juga pemikir-pemikir untuk lebih berani mencipta ruang anda dan menjadikan kami untuk sama-sama masuk ke dalam ruang anda itu. Yang menarik ini satu contoh yang Ni Amin Mustafa dan kawan-kawan berjaya buat ialah aku rasa dia punya kos pun tak tinggi. Tapi idea mantap, produksi mantap kan. I can imagine benda ni kalau orang Jepun ambil atau Korea ambil can easily become another blockbuster kot. Sebab idea dia sangat bagus lah. Jadi special effect tak perlu Betul lah. Cerita dia sebenarnya sangat inovatif. Sangat inovatif. Dia tak perlu prop-prop yang canggih-manggih, laser sana sini kan, tak payah. Tapi kita faham dia sedang mencipta inovasi. Kan? Macam mana pendekatan doktor tu merawat penyakit tu, isu pseudoscience lah semua bagai. Saya rasa itu satu benda yang bagus yang kita lakukan. Jadi satu lagi saya suka juga bagaimana dia menerangkan secara, selalu orang cerita pasal sains, orang cerita penerapan teknologi kan, tapi dia patah balik kepada teori tau. Dia cakap masa Abdi Syauqi terangkan, kamu di titik ni, kamu di titik ni, saya rasa cakap this is so basic of falsafah sains yang dah lama kita tak jumpa dalam filem. Saya rasa itu menarik. Dia tak silap saya lah, dia ambil dalam sudut fiction science tu inner space. Dia ada satu tema tu inner space, kalau saya tak silap lah, dia ke dalam diri, dia banyak hal-hal yang ke dalam diri. Dan ini yang berjaya lah dibuat dalam Imagino. So tontonlah Imagino, memang antara filem yang kalian memang kena tonton. Dan like dan subscribe lah pada kita ni tu, dan kita jumpa lagi. Selamat nonton.